bersih seluruh jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam dan pegawai masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi saya mengambil kesempatan untuk menyampaikan sedikit tazkirah sebagai program kita menghidupkan Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya diampun oleh Allahnya dosa-dosa yang telah terdahulu. Jadi di antara program kita selain pada tarawih, sembahyang sunat witir, ialah kita mengadakan tazkirah. Tazkirah ni tuan-tuan Allah sebut dalam Al-Quran. Tadi kita dengar Tok Imam ketika rakaat pertama sembahyang sunat witir, dia baca suratul A'la. Fazakir inna fa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha allazi la yas wa yatajannabu al-ashqa allazi la yas wa yatajannabu al-ashqa allazi wa yatajannabu ashqa allazi yaslan nar al-kubra summa la yamutu biha wa la yahya. Firman Allah, berilah tazkirah. Fadzakir inna fa'ati zikra. Sesungguhnya tazkirah itu banyak manfaatnya. Saya zakkaru man yakhsha, akan menerima tazkirah itu oleh orang yang takut kepada Allah. Orang jiwanya takwa, takut kepada Allah, dia akan menerima tazkirah, peringatan-peringatan daripada Allah dan Rasul, juga daripada para alim ulama. Wa yatajannabuha, akan menjauhi tazkirah itu siapa dia? Allazi wa yatajannabuhal ashqa, akan menjauhilah tazkirah itu oleh golongan ashqa. Ashqa ni orang yang celaka. Allazi yaslan nar al-kubra, yang akan dibakar dalam api neraka yang besar, kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tak hidup, dia tak mati. Nak kata mati tak sempat mati, nak kata hidup tak sempat hidup, kerana hidup di dunia itu menolak peringatan-peringatan yang disampaikan oleh kepadanya oleh para ulama daripada Allah dan juga Rasul. Masya Allah. Tazkirah ni juga tuan-tuan bukan benda baru. Kalau tuan-tuan ingat tuan-tuan, masa kita kecil-kecil dulu, masa tu sembahyang tarawih 20 rakaat. 4 rakaat tarawih akan ada satu tazkirah. Lain pada berselawat dan sebagainya, dia akan tu imam akan Tok Bilal akan sebut Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu juga 4 rakaat lepas itu dia akan sebut khalifah yang kedua, Sayyidina Umar, Osman, Ali. Tadi pun saya dengar ada Tok Bilal sebut Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu tazkirah tapi dalam bahasa Arab. Jadi kita pun tak apa nak faham. Tuan sekalian, apa makna ni? Al-Khalifatul Awal, khalifah yang pertama selepas wafat Rasulullah SAW ialah Abu Bakar. Yang kedua Umar, ketiga Osman, keempat Ali. Khalifah ni apa? Khalif ni pengganti Rasul untuk melaksanakan tugas-tugas khilafah di muka bumi ini. Selepas wafat Rasulullah SAW, Rasulullah wafat, tapi tugas kenabian itu, tugas menegakkan agama itu mesti berterusan. Maka pengganti Nabi melaksanakan tugas itu dinamakan khalifah. Antara tugas khalifah, jaga umat Islam, iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, tegakkan agama dan takbir dunia dengan peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Lama tuan-tuan, 1000 tahun khilafah ni tertegak di atas muka bumi, ni.
Bermula dengan Khulafa' Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, Fatimiyah, sampailah khilafah yang terakhir, khilafah Turki Osmaniyah. Sepanjang ribuan tahun tuan-tuan sekalian, lebih kurang 1300 tahun lebih, khilafah tertegak tuan-tuan atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Umat Islam terpelihara. Jangan kata orang nak bunuh umat Islam, nak jentik pun tak berani. Ini semua kita dengar cerita masyhur di zaman Mu'tasim. Mu'tasim bukan khalifah yang agak hebat, kita pun jarang dengar nama dia. Tetapi khalifah tu ada. Orang nak jaga umat Islam ni ada. Diceritakan bagaimana seorang wanita yang berada di negeri orang kafir. Angin bertiup kencang, tiba-tiba furdah dia terbuka. Dia dengan cepat-cepat tutup muka dia. Perbuatannya ini diketawa oleh orang kafir. Dia tutup aurat dia tu, orang kafir gelak kat dia. Ramai-ramai pakat gelak di negeri orang kafir. Ketika tu tuan-tuan, dia menyerit nama khalifah. Ya Mu'tasim. Dia panggil nama Mu'tasim. Jeritan wanita itu didengari oleh seorang laki-laki tua. Dia nak tolong tak mampu, sebab dia pun tua, dia tak larat. Dia berjalan kaki tuan-tuan. Dia pergi ke istana Mu'tasim. Begitu jauh dia berjalan. Berapa puluh batu, ratus batu saya pun tak tahulah. Bila masuk ke istana Mu'tasim, berdepan dengan Mu'tasim, dia kata, wahai Amirul Mukminin. Ketika wanita itu, makna kata diketawa, dihina, diijek, dia memanggil namamu, wahai Mu'tasim. Mu'tasim segera melompat di atas singgasana, menghunuskan pedangnya. Sambil bertempik, wahai ibu, anakmu Mu'tasim datang memberi pembelaan. Dia bawa bala tentera serang negeri yang hina seorang saja umat Islam. Hari ini tuan-tuan, kita umat Islam dilanyap, dipukul, dibom, dibunuh. Mereka nak panggil siapa? Orang Palestin, sahabat-sahabat kita di Myanmar, sahabat-sahabat kita minoriti di negeri-negeri yang mereka minoriti di India tak dibenarkan memakai pakaian bentuk aurat. Dia nak panggil siapa tuan? Sebab khalifah tak ada. Sebab itulah Tok Bilal kita ni ingat kat kita, kita pernah ada khalifah. Kewajipan kita mengembalikan khilafah Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tazkirah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan malam ni dan malam-malam lepas dia akan datang tazkirah yang disampaikan ini benar-benar makna kata menyedarkan kita buat perubahan dalam hidup kita kepada yang jauh lebih baik. Sebab Ramadan ni tuan-tuan, dia madrasah, dia sebuah universiti, sebuah kolej, sebuah pondok, pusat latihan. Tentulah kita bila dah masuk madrasah Ramadan, kita keluar Ramadan, kita berubah daripada sebelumnya. Tuan-tuan buat permohonan minta jadi polis, permohonan tuan-tuan diterima. Tuan-tuan masuk pusat latihan polis Polapol di Jalan Gening. Ada tak beza sebelum masuk pusat latihan polis dengan lepas keluar pada pusat latihan polis? Tentu berbeza. Sebelum masuk nak tembak minta kerti, dah masuk pegang pistol, tembak tangan tetap, tembak betul-betul kena sasaran. Tidak. Sebelum masuk pusat latihan polis, kawat pun tak kerti. Keluar pusat latihan tu berjalan dah jadi macam orang kawat dah. Macam adik kita tadi ni jadi imam. Sebelum masuk pusat tahfiz, tentu dia tak apa pandai macam dia baca tak sat ni, cukup cantik bacaan dia. Lepas keluar pusat tahfiz, madrasah tahfiz, ma'had tahfiz, baca ikut tajwid semua elok, mesti berubah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini tuan-tuan betul-betul ubah hidup kita. Kalau dulu kita tak pernah main masjid, lepas Ramadan kita main masjid. Sebelum Ramadan kita ni tak berjamaah, lepas Ramadan kita berjamaah. Sebelum Ramadan kita tak mengaji, lepas Ramadan kita menuntut ilmu, kita mengaji. Berubah hidup kita. Barulah makna kata kita lulus daripada dalam madrasah Ramadan, masya-Allah. Apa tazkirah saya malam ni? Saya nak ambil masa singkatnya tuan-tuan, nak baca ayat Quran yang sama-sama tuan-tuan. Ayat itu selalu dibaca.
Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran yang merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan mengandungi keterangan-keterangan bagi petunjuk. Maka barang siapa yang melihat anak bulan Ramadan, naklah dia puasa. Jadi dua perkara Tuhan sebut sini. Mula-mula Tuhan sebut hebatnya Ramadan ni unzila fihil Quran, sebab turun Quran. Kemudian baru Tuhan sebut faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang melihat anak berramadan, naklah dia puasa. Puasa tu nombor dua, Quran tu dulu. Baik itu kata ulama, setengah ulama kata hebat Ramadan ni sebab Quran. Sebab dipilih oleh Allah bulan Ramadan, bulan turun Quran. Daripada makna kata Baitul Izzah, makna Quran yang tersimpan, makna kata di Lauhil Mahfuz, diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia ni, pada malam Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Quran itu pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, malam Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, Al-Quran ni ada sama-sama kita. Ini anugerah yang terbesar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tak kurniakan kepada mana-mana umat selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni tuan-tuan mukjizat yang terbesar yang Allah anugerah kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat lain pun ada. Antara mukjizat, makna kata yang berlaku macam-macam mukjizat. Tapi mukjizat Nabi-Nabi dulu dengan mukjizat yang dianugerah kepada Nabi Muhammad, anugerah kepada Nabi Muhammad itu cukup hebat. Ada seorang tok guru, dia mengajar. Dia kata mukjizat yang paling besar dianugerah oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Seorang murid kata, tok guru, saya tak apa setuju dengan pandangan tuan guru. Bagi saya, dia kata, mukjizat paling besar, dia kata, ialah mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa boleh belah laut. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Orang mati boleh hidup balik. Satu hari Nabi Isa duduk atas kubur, doa. Tiba-tiba orang mati tu hidup balik. Nabi Isa tanya, aku tanya hang ni, macam mana sakit nak mati? Kata orang yang mayat yang bangkit ni, dia kata apa? Aku dah mati 1000 tahun, tapi sakit rasa sampai keluar. Nabi Isa antara mukjizat Allah bagi kat dia, boleh menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad boleh hidupkan orang mati. Dia tanya Tok Guru. Nabi Musa boleh belah laut. Nabi Muhammad boleh belah laut. Kata Tok Guru, Nabi Musa boleh belah laut. Nabi Muhammad boleh belah bulan. Mana lebih hebat? Bulan jauh mana hala tu nak pegang tak boleh, tapi Nabi boleh belah dengan izin Allah. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Hampir-hampir berlaku kiamat. Kiamat dah dekat sangat dah. Bila bulan terbelah. Bila bulan terbelah, masa Nabi. Orang kafir mai jumpa Nabi, betul ke kamu ni Rasulullah? Betul. Tunjuk kami mukjizat. Apa mukjizat yang nak tengok? Kalau kamu betul-betul Rasul, belah bulan. Nabi kata, kalau aku boleh belah bulan, hampa semua nak beriman ke? Kami beriman. Baik, Nabi pun berdoa kepada Allah Ta'ala, tunjuk tangan dia ke langit, dengan takdir Allah, bulan terbelah dua. Lepas tu cantum balik. Dia berkata, Muhammad dulu tak berapa, sihir dia tak berapa tu kuat, kali ni sihir dia memang hebat. Dia berkata Nabi Muhammad sihir pula dah. Tapi pokoknya bulan terbelah. Nabi Musa cuma boleh belah laut, Nabi Muhammad boleh belah bulan. Mana hebat? Nabi Musa, Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad boleh menghidupkan pokok kurma yang dah mati.
Satu hari tuan-tuan tengok kitab Muhimmah. Seorang perempuan mai jumpa Nabi. Muhammad, kamu betul ke Rasulullah? Nabi kata, ya. Tiap-tiap Nabi ada mukjizat. Tunjuk ke aku mukjizat kamu. Nabi kata, Nabi panggil pokok kurma tu. Kata aku panggil. Kata Muhammad panggil. Pokok kurma tu dah reput. Dah mati pun. Dah kering. Daun dah kering daun batang semua dah kering. Pipi perempuan tu pipi kat pokok kurma. Pokok kurma. Muhammad panggil. Tetap pokok kurma tu hidup kan. Dia goyang kiri, goyang kanan, goyang depan, goyang belakang, tercabut akar. Jalan kalau mentong. Pergi kat Nabi tu, sujud 3 kali. Dia gostan masuk balik. Perempuan tu terkejut. Dia kata, terus dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dia kata kat Nabi, aku minta satu ya. Lepas aku semayang, nak sujud padamu ya Rasulullah. Pokok kurma yang tak ada otak pun boleh sujud pada engkau, takkan aku tak boleh sujud? Nabi kata, tak boleh seorang hamba Allah sujud pada hambanya yang lain. Kalau boleh sujud, aku akan perintah isteri sujud pada suami dia untuk menunaikan hak-hak suami dia. Tu ceritanya tuan-tuan sekalian. Hebat Nabi. Tapi tuan-tuan, yang nak abang bagi mukjizat yang Allah bagi kat Nabi ni, Nabi-Nabi semua Nabi, dia habis bila perginya Nabi tersebut. Tongkat Nabi Musa boleh belah laut. Tuan-tuan, bila Nabi Musa wafat, tongkat tu dah tak berfungsi. Nabi boleh belah bulan, itu mukjizat. Dengan Nabi tak ada siapa boleh belah bulan dah. Tapi Al-Quran ni tuan-tuan, mukjizat terbesar. Walaupun Nabi wati, Quran tetap bertindak sebagai satu mukjizat daripada Allah Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Apa makna mukjizat? Mukjizat ni tuan-tuan berasal perkataan ajaza. Ajaza ni artinya lemah. Lemah otak nak fikir. Fikir lagu mana tak sampai. Tak sampai. Macam mukjizat Nabi pergi Mi'raj. Kita fikir-fikir tak boleh pergi. Macam mana naik ke langit oksigen tak bawa apa. Akal tak boleh fikir tuan. Tiap-tiap mukjizat akal tak mampu fikir. Lemah akal nak fikir. Itu nama mukjizat. Lemah. Yang kedua, mukjizat ni melemahkan musuh. Musuh Rasul-Rasul tu dilemahkan dengan mukjizat. Seperti tongkat Nabi Musa melemahkan ulat Fir'aun. Fikir pening. Tuan-tuan sekalian, tukang sihir lepas tali jadi ulat. Bila ulat tu dah banyak, lepas tali banyak, ulat banyak. Ulat kecil-kecil. Main Nabi Musa dia lepas tongkat dia jadi ulat besar. Dia telan habis semua ulat-ulat tukang sihir Fir'aun tu. Lepas tu tongkat Nabi Musa kembali jadi tongkat. Tali hilang terus. Ikut teori sihir, bila mengaji sihir mana pun, kan? Asal tali, balik tali. Kalau dia mula tali, mesti balik tali. Lah ni tongkat jadi ulat, lepas tu tongkat kembali jadi ulat. Ulat ni telan tali, tali tak ada. Dia kata ini bukan sihir ni. Ini bukan sihir. Akhirnya tuan-tuan, tukang sihir bercakap ramai-ramai. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Harun dan Tuhan Nabi Musa. Fir'aun kata, hampa beriman dengan tidak minta kebenaran aku. Aku potong kaki, potong tangan. Faqdi ma anta qadin. Innama taqdi fil hayatid dunya. Hukumlah apa kamu nak hukum Fir'aun. Maka makna kata kamu cuma boleh berhukum di dunia saja. Jadi makna kata tuan-tuan, mukjizat ni mengalahkan musuh, membenarkan hujah atau risalah yang dibawa oleh, makna kata oleh Rasul-Rasul. Sehingga musuh Rasulullah pun, musuh Nabi Isa, beriman pula kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi mukjizat ni mengalahkan musuh sekaligus untuk membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalam. Itu mukjizat. Satu lagi kata ulama tuan-tuan,
Yang dikata mukjizat ni, dia ada unsur-unsur i'jaz. I'jaz ni bahasa orang putih panggil challenge. Cabar. Mukjizat tongkat, cabar. Ulak-ulak Fir'aun tu. Kan? Mukjizat Nabi mencabar, dia bersifat challenge, cabar. Termasuk Al-Quran. Quran daripada dulu lagi tuan-tuan dah mencabar. Mencabar orang yang tak beriman dengan Al-Quran. Kan? Seperti mana kata firman Allah, wa in fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narall lati waquduhan nasi wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami turun pada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min misli, bawa datang satu surah seperti mana Al-Quran. Surah pendek qul huwallahu ahad, surah pendek inna a'tainakal kautsar, contoh. Buat satu surah lawan Quran kalau boleh, segi fakta, segi nahwu, segi apa-apa saja. Kalau boleh sila. Cabaran ni bukan baru, lama dah, 1000 tahun lebih dah. 1400 tahun dulu Quran mencabar. Buat kalau boleh ayat macam Quran. Sampai lah tak boleh. Quran tu bersifat challenge, cabar. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli, bawa datang satu surah macam Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kamu tak boleh buat, memang kamu takkan boleh buat. Di sana ada dua huruf, dipanggil huruf harfu nafyin, huruf nafi. Fa illam taf'al, kalau kamu tak boleh buat. Allah guna perkataan lam, alam nasyrah. Lam, huruf nafi. Lam ni tuan-tuan, huruf nafi, nafi madin, nafi dulu-dulu. Fa in lam taf'alu, kalau dulu-dulu hampa tak pernah, tak boleh buat ayat macam Quran. Walan taf'alu, kemudian Allah datang pula dengan lan. Lan ni pun huruf nafi juga, tapi nafi dia nafi istiqbal, akan datang sampai kiamat, kamu takkan boleh buat. Allah sebut Quran, dulu hampa tak boleh buat macam Quran, sampai bila-bila pun kamu takkan boleh buat. Quran ni tuan-tuan sekalian, dia tak macam kitab Taurat, Injil. Taurat, Injil orang ubah, Injil orang ubah, hingga yang ada ni panggil Bible, berapa versi tu ada, Old Testament apa, macam-macam lah nama-nama dia. Quran tu satulah, hampir mana pun yang tu lah. Tak boleh ubah. Allah jamin Quran takkan boleh diubah. Inna nahnu nazzalna zikra fa inna lahu lahafizun. Kami turun Quran, kami jaga Quran. Mana ada kitab jutaan orang hafal, mana ada. Tapi Al-Quran Allah lahirkan para hufaz, orang yang hafal Quran berjuta-juta. Kalau orang cuba ubah Quran, baca aja, para hafiz kata tak betul. Dia kata tak betul. Janganlah buat nak tipu, nak buat Quran tu ubah satu huruf pun tak boleh, ubah baris pun tak boleh. Sebab ada orang yang menjaganya, yakni para hufaz yang dilahirkan oleh Allah, juta-jutaan orang. Tempat kita pun dah berapa ribu, satu dunia, bilangan cukup banyak. Maka Allah jaga Quran dengan melahirkan para hufaz, orang yang hafal Quran. Dan kalau kamu tak boleh buat dan takkan boleh buat, fattaqun narall lati waquduhan nas wal hijarah, takutlah bakaran api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, yang kami sediakan untuk orang kafir. Jadi saya tuan-tuan sekalian, hati ni rasa seronok bila melihat tuan-tuan anak-anak muda umur 18, 20 jadi imam tarawih, baca ayat Allah Rabbi ya Karim. Saya melihat masa depan Islam yang gemilang di Malaysia ni, insya-Allah. Kerana tuan-tuan, kita telah bergerak ke arah untuk memahami, membaca Al-Quran Karim.
Cuma bagi kita semua ni tuan-tuan, saya nak ajak, marilah kita baca Quran. Ini sebesar-besar pesaka peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dampingilah Quran. Allah menjadikan Quran lana fi dunya kharina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Ya Allah Tuhanku, jadilah aku dengan Quran ni kharin, dekat, rapat. Siapa yang rapat dengan Quran, biasa baca Quran, menjadikan Quran tu pimpinan dia, hidup berpandukan Quran, wa fil qabri mu'nisa. Dalam kubur Quran tu berjinak-jinak dengan dia. Ingat tuan-tuan, kita duduk dalam kubur seorang diri, seorang-seorang, sunyi sepi. Duduk dalam kubur terputus hubungan terus dengan orang di dunia ni. Siapa? Kita duduk seorang-seorang. Orang yang rajin baca Quran, Quran teman dia, jinak dengan dia. Macam kucing kita jinak lah, duduk atas riba, hagai kita, cium kita. Begitulah Quran tuan-tuan, dia dampingi kita ketika kita dalam kubur. Wa fil qiyamati syafi'a. Hari kiamat besok Quran bagi syafaat. Syafaat Quran ni tuan-tuan lebih besar, lebih kuat daripada syafaat para nabi. Tuan-tuan boleh rujuk kitab Sayyidus Salikin, bab kelebihan membaca Quran. Di sana tuan-tuan Imam Ghazali mengumpulkan satu hadis. Nabi sebut bahawa syafaat Quran ni lebih power, lebih kuat daripada syafaat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa ilal jannati rafiqa wa ala sirati nuru. Ketika kita melintas siratal mustaqim, orang beriman, sirat ni dilebarkan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang kafir, orang munafik, siratal mustaqim betul-betul laksana pedang tajam, mata pedang, laksana rambut halus dia. Bagi orang beriman, dilebarkan titian itu. Titian sirat ni gelap. Orang baca Quran, Quran bertindak seperti spotlight, suluh terang benderang. Kita pun berlari-larilah atas sirat untuk menuju ke syurga. Wa ilal jannati rafiqa. Ketika kita berlari-lari ke syurga itu, Quran bertindak sebagai rafiq. Dia tak lepas kita tuan-tuan walaupun sejengkal. Wa minan nari sitran wa hijaba. Daripada bakaran api neraka, Quran bertindak sebagai sitran. Sitran tu terai. Hijaba tembok yang tebal, menghalang panas api neraka sampai kat kita. Itu powernya Quran, mukjizat Quran. Dia menghalang orang baca Quran tu daripada bakaran api neraka. Jangan kata panas, hapuk api neraka pun tak sampai kat kita tuan-tuan. Bacalah Quran. Baca. Jangan biar satu hari kita tak baca Quran. Baca Quran, insya-Allah. Sahabat-sahabat kalian, kalau boleh hafal Quran. Mari kita sama-sama berazam supaya kita wujudkan setiap rumah ada orang yang hafal Quran. Anak kita ramai, kita paling kurang seorang anak kita nak jadikan hafiz. Ya Muhammad, hamilul Quran la yu'azzabun wa la yuhasabuna yaumal qiyamah. Pada malam Mi'raj Nabi kata, aku dengar Allah berfirman, wahai Muhammad, orang hafal Quran dia takkan diazab, takkan dihisap pada hari kiamat. Ya Muhammad, hamlatul Quran iza mata tabki alis samawati wal ardi wal malaikati. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran bila dia mati, menangis isi langitku, menangis isi bumiku, menangis seluruh para malaikatku kerana bersedih dengan matinya orang yang hafal Quran. Tuan-tuan, dalam peristiwa Bir Ma'unah, ada satu kabilah Arab tu nak meluk agama Islam. Dia kata minta hantar orang hafal Quran, ajak mereka Quran. Nabi hantarlah 40 orang. Rupanya mereka menipu. Sampai di Bir Ma'unah, mereka kepung orang yang hafal Quran, mereka bunuh 40 orang mati tuan. Nabi bila dengar berita tu cukup sedih. Nabi menangis tuan. Nabi sedih sungguh-sungguh. Setiap kali semayang Nabi baca qunut nazilah. Nabi cukup sedih dengan orang yang hafal Quran. Tuan-tuan, di Sik Kedah, saya dulu tuan-tuan, saya ingat dalam
Dengan 2-30 tahun lepas kot. Saya pergi ceramah tuan-tuan di Sip. Di sebuah kampung nama Kampung Beris. Kampung tu lah ni tak ada orang. Ditenggelami oleh ayak. Buat umpangan beris. Sebelum ditenggelamkan ayak di kampung tu, orang kampung tu gotong royong ubah mayat. Dekat masjid tu ada kubur. Ubah mayat dalam kubur tu, ubah pergi tempat yang lebih tinggi. Kalau tak maulah mayat ditenggelam di ayak. Lepas tu, satu hari tu saya pergi ceramah di masjid Kampung Beris. Lepas tuan-tuan sekalian, lepas kuliah, masa makan, pakat bercerita. Lepas cerita, kami korek kubur ustaz, nak pindah mayat. Minggu lepas kami korek satu mayat, depan, betul-betul depan mihrab. Mayat tu, yang reputnya keranda. Kain kapan tak reput. Mayat pun tak reput. Pegang duk panas helok lagi. Tersenyum lagi mayat tu. Orang tua-tua kampung tu semua kenal. Mayat tu imam. Yang dah mati 30 tahun. Tu imam tu hafal Quran. Bukan sangat dia hafal Quran, dia pula ajak orang kampung baca Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamuhu. Sebab kamu orang yang belajar Quran dan mengajak Quran. Allah tajalli tuan. Kemuliaan orang hafal Quran. Bumi pun, tanah pun tak sanggup nak mamah jasad orang hafal Quran. Masya Allah tuan-tuan. Mari kita tanam azam di rumah kita. Kita mungkin tak boleh lah, kita dah tua-tua lah. Anak kita. Macam mana ustaz? Saya anak ada tapi semua dah besar-besar. Yang paling kecil pun umur 25 tahun. Takkan tak boleh hafal lah. Yang 40 pada, 30 pada. Saya cadangkan, saya kata. Kalau ada azam nak hendak juga anak hafal Quran, pakat dengan isteri. Kahwin satu lagi. Agak boleh tak? Saya buat kan? Saya cuba. Macam-macam saya cuba. Isteri pertama saya. Tapi tak berhasil untuk menghafalkan seorang anak. Dia pergi mengaji sampai Sudan tu. Tapi nasib tak ada. Dia hafal 21, dia buat terlihat. Balik Malaysia. Dia tak mau pergi dah. Itu ada orang nasihat saya. Kahwin satu lagi. Saya pun kahwin lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Dengan isteri kedua ni dapat 3 orang anak yang dah hafal Quran. Isteri kedua. Ketiga akan menyusul lah. 3-4 orang lepas tu. Jadi tuan-tuan pun pakat baik-baik ke rumah. Kalau dia tak bagi, tak payah. Dia bagi, peluang hampa lah. Itu dia. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, kita tanam azam untuk mana kata mewujudkan sebuah negara yang terlaksana dalamnya itu mereka-mereka yang dekat dengan Quran. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tak ada anak, kalau anak kita hantar pergi tahfiz, kalau kita tak ada anak kita bantu tahfiz, kalau ada berai lebih hantar pergi situ, ada duit kita bagi kat mereka. Kerana anak-anak ni akan makna kata akan membesar, akan menyambung perjuangan kita untuk menegakkan generasi Al-Quran, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup majlis ni, saya nak ajak tuan-tuan mai ke tempat saya. Bukan saya buat kenduri, saya tak kahwin lah, saya pun 70 dah. Cuma kita nak ajak, kita nak buat majlis. Tuan-tuan duk bagi derma tu, saya buat pondok di Pulau Pangkong. Takat ni yang dah siap sebuah surau, sebuah tandas muslimat dan sebuah kantin. Bila dah siap, api ayak semua dah ada. Baru ni sahabat kita daripada masjid batu di Matampau, tim depa pergi pasang mic. Mic pun cantik, elok semua mic. Jadi program pertama kita nak buat situ, iaitu mengadakan ihya Ramadan, nak menghidupkan hujung-hujung Ramadan ni. Di antara program kita pertama, iaitu kita nak membaca daurah kitab Matan Ummu Barain. Selama 4 hari 4 malam berturut-turut. Kita mula dengan kuliah subuh, kita berhenti saat dengan sambung kuliah duha. Waktu duha 2 kali. Duha pertama lebih kurang sejam, kita berhenti saat, lagi sambung duha kedua sampai masuk waktu zuhur. Semayang zuhur, sambung lagi. Kemudian masuk asar, sambung lagi. Kemudian lepas buka puasa, maghrib, turun Isyak, kita baca lagi. Mana satu hari 5 kali baca. 4 hari dijangka boleh khatam kitab Matan Ummu Barain. Jadi kalau tuan-tuan yang berhajat, yang tak ada masalah apa, saya pelawar lah.
Saya pelawak ni bukan siapa. Lagi tuan-tuan dengar berita daripada masjid lain. Taman Sastri saya pelawak. Kan? Kemudian tu Kelang Lama tak pelawak, tak cantik lah kan. Saya pelawak tuan-tuan. Tempat dia dekat dengan laut. Nak mandi laut tak boleh siang-siang, malam-malam boleh insya-Allah. Jadi saya pelawak tuan-tuan pi. Tempat tu namanya Teluk Nipah. Kita dah pasang arah ke pondok kita dah pasang signboard semua, kita dah pasang. Jadi jemput tuan-tuan sekalian yang berkelapangan 4 hari 4 malam. Di samping kita daurah kitab, kita menghidupkan qiyamul lail dengan macam-macam program lah. Iftar dan juga sahur kita sediakan makanan insya-Allah. Jadi siapa yang berkelapangan kita jemputlah pada hari 25 hari bulan 4 sampai 28 hari bulan 4 insya-Allah. Yang berkelapangan silalah. Jadi komplek tu tuan-tuan yang dah siap surau, kemudian tandas muslimat. Tandas muslimat ni sementara kita sekat sebelah muslimin sebelah muslimat. Tandas muslimin tengah duk buat. Siap tandas muslimin, tandas muslimat kita untuk muslimat sepenuhnya lah insya-Allah. Yang kita sedang buat tandas muslimin, rumah guru dan asrama serta kelas pelajar. Yang ni kita terus buat. Dijangka akan siap tahun ni, tahun depan kita akan mengambil pelajar insya-Allah. Jadi malam ni sekali lagi saya merayu kepada tuan-tuan, sepenuh bulan Ramadan penuh barakah ni, minta tuan-tuan makna kata yang berkelapangan sama ada tuan-tuan nak boleh bagi dalam bentuk wakaf ataupun dalam bentuk zakat. InsyaAllah kita guna di atas asnaf fisabilillah. Yang ketiga tuan-tuan, kalau tuan-tuan pandai tu guna handphone tu, tolong viral iklan-iklan yang tuan-tuan dapat dalam Facebook saya. Facebook saya Ustaz Siddiq Nur. U tu besar, S besar. S besar, Siddiq kecil lah, Nur besar. N-O kecil lah, Ustaz Siddiq Nur. Dalam tu tuan buka Facebook saya, tuan-tuan akan dapat macam-macam iklan, terutama sekolah tu, pondok tu. Jadi tuan-tuan tolong viral lah, bagi tahu kepada orang lain, mudah-mudahan orang lain terbuka hati untuk bantu insya-Allah. Kiri bina pondok ni di atas teping tanah tuan-tuan, terpeninggalan ayah saya, pak saya. Tanah ni lah yang pesaka yang dia tinggal. Tadi tak ada apa. Orang nak beli kat saya tuan-tuan, tanah tu 2 juta. Kalau saya jual, saya jadi jutawan lah. Mungkin malam ni tak tazkirah kot. Tapi saya lebih berminat nak buat pondok. Mudah-mudahan mak bapak saya yang usaha tanah tu dapatlah bahagian mereka itu di dalam kubur tu. Telah pakat adik-beradik, projek tu saya mulalah. Dah mula setakat ni alhamdulillah dengan izin Allah, separuh daripada bangunan tu dah siap insya-Allah. Separuh lagi masih dalam pembinaan. Tujuan saya terbut ni apa? Saya gayat tuan. Bangkit pagi, buka handphone, tengok M2U, tengok duit dalam bil tinggal berapa. Dia lalan cukup laju tuan. Yang boleh laju tu barang-barang binaan lah ni cukup mahal, terutama besi. Tambah pula bola pangkok. Kita nak bawa barang pergi pangkok, beli pangkok di pangkok mahal nak mampu. Jalannya kita bubuh lori penuh-penuh barang tu, besi ke apa, buh penuh lori naik feri. Sewa lori 500. Naik feri 880. Tuan-tuan beli barang sini daripada hardware, dia hantar mai tak kena apa. Bayar duit ke barang lah. Lori tak kena apa. Pi pangkok lori 500, feri 880, artinya kita kena tambah upah pengangkutan 1,380 lagi. Jadi tuan-tuan, oleh kerana ni duit makin lama makin susut, tinggal sikit lagi ni. Inilah cerita malam ni. Kun ada tuan-tuan ingin membantu sama ada bentuk wakaf ataupun makna kata dalam bentuk zakat, ataupun kalau tak ada apa-apa, duit tak ada, tuan-tuan tolong viral saja. Mana iklan-iklan yang tuan-tuan nampak dalam Facebook saya atau mana-mana yang disebarkan oleh sahabat-sahabat ataupun murid-murid saya tu insya-Allah. Saya rasa itu saja kot untuk malam ni. Saya ucap pada tuan-tuan, selamat meneruskan puasa dan menghidupkan malam. Jangan, kita dah 3 bulan, 2 bulan lebih dah tuan-tuan duk doa wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan.
Sekarang kita ada jumpa ni, kita duduk di saat yang cukup penting ni. Hampir separuh dah Ramadan ni. Cukup penting masa ni. Lepas tu tuan-tuan, pertama kena jaga. Yang pertama saya nasihatkan, bila kita puasa, jaga anggota kita saja. Termasuk anggota kita jaga. Mata, telinga, mulut. Mulut lah ni, dia boleh, mulut ni tangan, dia bertindak tangan bertindak sebagai mulut. Tekan, viral. Itu pun kena jaga. Kaki, semua pakai jaga. Kemudian yang kedua, jaga masa berbuka puasa. Sama sekali jangan makan makanan haram. Yang kedua, makan jangan terlampau banyak. Jangan makan terlampau sikit, sakit perut, nak buat ibadat payah. Makan banyak pun payah nak buat ibadat. Yang ketiga, jangan tinggal sembahyang jemaah. Terutama maghrib, isya, tarawih, witir. Tuan-tuan sembahyang dah witir, tak kita tuan-tuan makin tengah malam, witir tak payah buat dah. Tuan-tuan tak sembahyang witir, dah sembahyang witir, tak pergi malam kita tak payah dah. Lepas tu tadarus Quran, lepas tu tidur. Jangan duduk ni, tidur. Set jam pukul 4 pagi. Maghrib pukul 4 pagi. Tuan-tuan, kita dah tua-tua. Di rumah kan ada siapa, kita dengan isteri kita. Yang orang perempuan pun jangan duduk beradun, duduk masak ni sangat. Perangat-perangat lebih kurang sudahlah. Tapi nasi tak boleh. Dia kena makan nasi panas. Kalau nasi sejuk gedi, dia tak mau pi. Makan sok tak boleh pi. Yang tu kena masak nasi. Beli periuk kecil, rice cooker yang kecil cukup lah makan laki bini. Maghrib pukul 4 basuh beras, buah air secukupnya, petik Swiss. Swiss dia ada 2 tau, nak bak bagi. Satu Swiss kat dinding, satu Swiss kat periuk. Petik kat dinding, petik kat periuk. Tengok periuk menyala, pergi ambil sembahyang. Ambil wuduk, sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud, sembahyang sunat hajat. Sembahyang semua kita sembahyang. Sampai pukul 5.30. 5.30 elok makan sok. Masuk pukul 6 kita main masjid, sembahyang jemaah. Buat tiap-tiap hari lagu tu. Tiap-tiap hari buat lagu tu. Maghrib pukul 4 pagi, 4, 5, 5.30, 2 jam setengah kita mendirikan ibadat di malam tu. Tuan-tuan, dijanjikan bahawasanya Lailatul Qadar tu ada dalam Ramadan ni, terutama 20 yang akhir. Kita start daripada lah, kita hidupkan malam-malam. Kalau tuan-tuan buat sampai malam raya, artinya salah satu malam tu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar tu menyamai 1000 bulan ibadat. 83 tahun. Sepanjang hidup kita, kita dapat sekali pun air dah cukup tuan-tuan. Masya Allah, besar dah pahala dah. Ni kita duk ada tempat dia dah ni. Jangan duk fikir benda lain lah. Kita fikir nak buat ibadat. Mana tahu kut Ramadan ni, Ramadan terakhir untuk kita. Kut tahun depan kita dah tak ada, mana kita nak tahu lah. Jadi selamat meneruskan puasa, selamat mendirikan ibadat, menghidupkan Ramadan yang barakah ini. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah dengan anugerah yang amat berharga. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana
wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana wa muradal muslimina wal muslimat. Allahumma hassil maqsudana wa maqsudal mu'minina wal mu'minat. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.